الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Cik Man sekali lagi bertemu dengan anda dalam program Bual Bicara. Jawapan paneh Cik Man, korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Dan kita masih berada dalam tema tafsir. Itu kita menghuraikan ataupun mentafsirkan sedikit sebanyak beberapa ayat yang kita pilih daripada Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah hari ini kita masih lagi berada dalam tafsiran surah Al-Fatihah, di mana kita berhenti sebelum ni pada ayat yang pertama, iaitu ayat basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Cik Man menghuraikan tentang apakah perbezaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jadi hari ini dengan izin Allah, insya-Allah kita masuk ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil-alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi ada beberapa poin yang kita boleh ambil dalam ayat ini, iaitu perkataan alhamdu. Ayat yang pertama, perkataan yang pertama alhamdu daripada perkataan hamida yang membawa maksud pujian. Hamida. Ini bukan hamida, qasidah, apa semua tu dan cerita Ramli tu, tapi perkataan Arab yang membawa maksud pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi kita faham Allah adalah satu zat yang tidak ada zat lain yang semisal seperti dia. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada pun sesuatu ataupun sebarang zat yang serupa, yang sama dengan Allah. Dialah Tuhan yang agung, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. Oleh itu segala pujiannya wajib dan wajar diberikan kepada Dia. Apa saja yang kita puji dekat dunia ni, ya Allah cantiknya pokok tu, ya Allah handsomenya muka engkau, kacaknya, cantiknya lah anak itik ni, anak ayam ni kan, uniknya. Segala ciptaan yang ada dekat atas muka bumi ni adalah pantulan daripada kebesaran Allah. So kita kena faham, apabila kita memuji makhluk, pujian yang paling layak untuk diperolehi ataupun yang kita tujukan ialah Allah. Tetapi ada satu benda yang paling penting yang Cik Man nak kongsi kepada pendengar-pendengar, penonton-penonton, paklong-maklong, adik-adik sekalian. Kita puji Allah ini bukan kerana Allah memerlukan pujian kita. Bukan kerana Allah berhajat. Bukan macam seolah-olah, pujilah aku, kalau tak puji aku rendah lah martabat. Tak. Sebenarnya kalau kita tak puji Allah pun, Allah memang terpuji. Allah memang kedudukan dia, kita puji bukan menambahkan kedudukan Allah, dan kita tak puji bukan mengurangkan kedudukan Allah. Alah, kadang-kadang kita di kalangan masyarakat yang dia kata, aku tak hidup dek puji kau dan tak mati dek keji kau. Maka Allah lebih-lebih layak lagi, memang kewujudan Allah itu dalam keadaan yang dia telah lengkap sempurna, tidak memerlukan, tidak berhajat kepada makhluk. Maknanya kalau kita tak puji Allah, Allah rendah taraf dia. Kalau kita puji, disebabkan kita Allah tinggi. Jadi kita boleh claim, ya Allah, engkau terpuji dan kedudukan kau makin tinggi sebab aku tahu kalau aku tak puji kau, kau rendah. No, na'udzubillah min dzalik. Maka kita memuji Allah tu tujuannya apa? Kerana hanya Allah yang layak dipuji.
Dan yang kedua, kita puji Allah untuk balik kepada diri kita, iaitu kita akan dirahmati Allah, kita akan disayangi Allah, dan kita akan diberikan ganjaran Allah sebab kita berinteraksi baik dan mulia ke atas Allah. Jadi kita puji Allah bukan semata-mata kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan yang pulang daripada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita memuji Allah adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah boleh membesarkan zatnya kerana Dia yang paling besar. Maknanya kita katakan Allah bersifat kibir, ataupun orang kata bersifat kabir, besar. Kita yang kecil ni, walaupun kadang-kadang kita rasa jawatan kita CEO, jadi kita kata aku CEO dalam syarikat ini. Tapi kita kena ingat, atas CEO ada lagi. Kita ni ketua negara, atas ketua negara ada lagi. Kita ketua planet, atas ketua planet, malaikat yang lebih perkasa ada lagi. Jadi sebenarnya kita ni besar dari satu sudut, kecil dari sudut yang lain. Tapi Allah mutlak besar sebesar-besarnya dan tidak ada yang besar selain Allah. Jadi kalau Allah membesarkan zatnya, akulah yang maha besar, akulah yang hebat, maka itu adalah sifat yang selayaknya untuk Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ada persoalan-persoalan daripada netizen. Cik Man, boleh tak kita puji member kita? Ni makhluk sesama makhluk kan? Boleh tak kita puji member kita? Jawapannya boleh, sebagai salah satu cara untuk memaniskan perhubungan. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa, bila kita puji manusia ni, kita ada Allah yang menyebabkan mereka layak dipuji. Contohnya kawan kita ni cerdik, dia belajar dengan jujur, dia jaga semayang. Subhanallah, kita kaitkan dengan Allah. Alhamdulillah, seronoknya, ini semua kurniaan Allah. Dan kita mesti kaitkan pujian yang kita lontarkan kepada member-member kita ataupun makhluk sesama manusia, mesti kaitkan dengan Allah. Sebab Allah lah yang menjadi punca kepada wujudnya pujian itu berlaku. Ilmu yang Allah berikan kepada best student, semua daripada Allah. Wajah yang cantik yang kita puji kepada Miss Universe tu, semuanya kepada Allah. Jangan tengok lama-lama sangat. Dan sebarang ciptaan-ciptaan yang ada, pokok cantik, dia tak tumbuh dengan sendiri. Semuanya ditumbuhkan oleh Allah. Itu satu. Dari sudut orang yang memuji, jangan kembang. Jangan terlalu rasa, wow, aku rasa yang paling hebat. Rasa ujub dalam diri. Jangan lupa, segala apa kelebihan yang kita ada adalah daripada Allah. Jadi nak sebut apa ni kalau kena puji? Tunggu selepas ni. Alhamdulillah, kita kembali dalam rancangan Jawapan Panih Cik Man. Kita dah berehat sekejap. Jadi sebelum berhenti rehat tadi, Cik Man ada kata kalau orang yang kena puji tu nak reply apa? Jangan poyo. Sedapnya gulai makcik. Makcik pula reply tu sambil tutup mata tu. Belagaknya. Makcik, kemampuan kita untuk masak gulai tu semua daripada Allah. Wah, handsomenya bang. Sudah mesti. Nampak sangat belagak. Jadi apa perkataan yang kita nak reply pada orang yang memuji kita? Kita balikkan kepada Allah. Kita boleh sebut sebarang perkataan yang baik yang kita nisbahkan kepada Allah. Alhamdulillah, ini semua kurniaan Allah. Hadza min fadli Rabbi. Semua ini adalah daripada kurniaan Allah. Muka kacak, wajah cantik, ada bakat menyanyi, kemudian boleh masak, keluarga bahagia, naik gaji, kemudian ada kawan-kawan yang ramai, pengaruh, populariti, semua itu kurniaan Allah. Maknanya Allah bagi, dan yang bagi tu boleh tarik balik. Itu kita faham konsep tu. Contoh macam kita ni kan, bapak bagi basikal. Bapak ni dia ada kuasa veto lah dalam rumah. Bapak bagi basikal, kau buat masalah, patutnya kau gunakan basikal kau sebaik-baiknya. Yang ni kau main basikal ajak. Jadi bila-bila masa bapak boleh tarik. Okey? Cuma 6.30 pagi ni mungkin makcik tengok. Saya rasa makcik tak ada yang budak lajak. Jadi maknanya setiap daripada nikmat yang kita dapat tu, kita kena kaitkan kepada pemilik mutlak nikmat tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana satukah yang kamu dustakan? Cari ayat macam pernah dengar ni Cik Man. Dalam surah Ar-Rahman lah. Lebih 30 kali Allah ulang. Kita ni selalunya memang lupa nikmat. Allah bagi kita jarang nak cakap Alhamdulillah. Dalam ayat yang lain Allah sebut, La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah, top up. Wala in kafartum
inna azabi lasyadid. Dan sekiranya kamu kufur, Allah bagi nikmat kau belagak sombong, Allah bagi gaji banyak kau pergi joli tempat-tempat yang tak sepatutnya, lepas tu duit dah banyak terkumpul tak bayar gaji. Tunggu azab yang pedih. Jadi semua benda nikmat yang kita dapat dalam dunia ni, sebelum kita puji pada makhluk, kita mesti kaitkan semua itu terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tak hafal bahasa Arab, boleh reply dalam apa-apa bahasa yang menunjukkan kita merendah diri dan tawaduk kepada Allah. Kemudian ada soalan-soalan netizen yang lain berkenaan dengan puji. Untuk pengetahuan semua yang mungkin baru duduk, kita masih lagi dalam ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillah, bagi Allah. Baik, soalan seterusnya, netizen. Ada yang tanya, Cik Man, kalau kita puji sesiapalah, member ke, saudara kita ke, secara berlebihan, yang boleh mengundang riak. Jadi apa hukumnya? Baik, kita yang memuji ni, kita tak tahulah isi hati dia. Tapi kalau boleh, janganlah pujian tu terlalu berlebihan sampai boleh mengundang risiko orang yang dipuji tu riak. Ui, kau ni power. Dia tengok ayat, kata subhanallah. Kita mulakan subhanallah, rajin kau baca, Allah bagi rezeki kat kau. Jadi kawan tu tak sempat nak riak sebab Allah ada kat situ kan, sebut nama Allah. Tapi kalau kita kadang-kadang ayat power daripada kawan, kau power babe, kau seorang aja atas planet bumi. Kan nampak macam puji pun ada, nganjing pun ada juga kan. Kawan kita badan ya Allah sama seiras dengan peti ais. Pergi pula cakap ramping. Itu puji ke menganjing? Jadi ayat orang yang memuji itu mesti bersederhana. Islam ni kan agama yang wusta, agama yang sederhana, moderation, tidak melampau dan tidak terlalu ketat. Maknanya longgar-longgar tapi masih lagi ada bimbingan. Nak puji seseorang tak boleh berlebihan. Ada dalam hadis Nabi sebut orang yang memuji kita ni boleh baling dengan pasir. Bukan maksudnya kita marah ataupun tak boleh dipuji, tapi kita bimbang bahawa pujian itu akan merosakkan diri sendiri. Betul. Tak payah cakap orang biasa, kadang-kadang orang tu ada ilmu pun. Bila orang puji dia, dia akan rasa macam risiko untuk rasa terangkat, terapung tu ada. Jadi sebab tu mesti dinisbahkan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah untuk memuji, tapi mestilah pujian yang sederhana dan tidak mengeluarkan diri daripada batas-batas akhlak Islam. Dan jangan terlalu tak logik sangat. Kata, aku rasa dalam dunia ni kau seorang aja. Kau seorang apa punya banyak melambat-lambat orang boleh jadi skor, jadi best student apa semua kan. Punya ramainya orang boleh mencapai apa benda orang lain. Dulu mungkin kita mustahil. Sekarang ni tak mustahil dengan teknologi yang ada, dengan kesungguhan manusia. Jadi apa-apa yang kita puji seseorang, orang lain pun boleh buat juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam ayat ini, ayat yang kedua ni kita jumpa perkataan Rabb. Bukan ROB yang tu merompak mencuri. Ini Rabb. Ra dengan ba. Rabb, Tuhan. Allahumma Rabbi, Rabbi, Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Tuhanku. Maknanya di situ merujuk kepada perkataan Tuhan. Ada dua yang kita pernah dengar. Satu ilah, satu Rabb. Apa beza antara ilah dengan Rabb? Perkataan ilah ni kita jumpa La ilaha illallah. Tak ada pun sebut La Rabba illallah. Kenapa tak sebut La Rabba illallah? Maknanya ada maksud yang tertentu. Perkataan Rabb merujuk kepada Tuhan yang mencipta ataupun yang mentadbir ataupun yang menguruskan. Bila malam, keluar bulan. Bila siang, bulan masuk dalam, matahari pun keluar. Kemudian silih berganti. Kemudian Allah menguruskan taufan. Allah menguruskan aliran sungai. Allah menguruskan ombak. Allah menguruskan pokok daripada benih, kemudian keluarnya pucuk, kemudian keluarnya pokok, dahan, makin lama makin besar. Ini soal pentadbiran alam semesta, maka ini adalah urusan Rabb. Di mana kita mempercayai, kita mempunyai akidah dan keyakinan yang menguruskan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari sudut Rabbnya. Kita percaya dia sebagai pentadbir. Sementara itu perkataan ilah, kita meletakkan kepercayaan dan keyakinan kita Tuhan yang hanya layak kita sujud. Ini bukan urusan mentadbir. Urusan mentadbir itu Allah, itu buat kerja dia. Dia buat kerja dia. Tapi yang kita ni pula nak sembah siapa? Dia tak ada kaitan dengan mentadbir tadi. Kita ni nak sembah siapa? Kita dah yakin dah yang buat pokok alam semesta ni Allah. Tapi kita nak sembah siapa? Urusan ini berkaitan dengan uluhiyah.
ataupun ilah. Maka sebab tu kita belajar ada tauhid rububiyah, iaitu kepercayaan bahawa alam semesta ini dicipta oleh Allah, dan ada tauhid uluhiyah, iaitu dengan kepercayaan, dengan keyakinan bahawa Tuhan yang layak kita sujud, yang layak kita sembahyang, yang layak kita sembah hanyalah Allah. Sebab apa kita kena bezakan antara perkataan Rabb dengan ilah ni? Tauhid uluhiyah, rububiyah ni. Apa pentingnya perlu ni wujud? Tunggu selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam rancangan Jawapan Panah Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Dan kita masih lagi berada dalam tema Minggu Tafsir. Dan surah yang sedang kita nak kupas-kupas, nak bual-bualkan ialah surah Al-Fatihah, yang merupakan surah yang pertama dalam susunan 114 surah. Dan sekarang ni kita masih lagi kupas ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tadi, sebelum berhenti rehat tadi, Cik Man ada tinggalkan apa beza Rabb dengan ilah, apa beza tauhid uluhiyah dengan rububiyah. Kalau sama je ke, tak ada masalah ke, macam mana? Kenapa tak la rabba illallah? Kenapa la ilaha illallah? Jadi setiap perkataan, walaupun maksudnya sama, tetapi ada tersirat yang berbeza. Jadi kita dah tahu rububiyah ini ialah berkenaan dengan tauhid ataupun kepercayaan kita bahawa Allah adalah Tuhan yang mencipta. Sementara itu uluhiyah ialah tauhid dan kepercayaan kita bahawa Allah Tuhan yang layak disembah. Sebab ada perangai manusia, dia tahu dan dia yakin Allah tu cipta dia. Tapi bila bab sembah, dia pergi sembah benda lain. Nampak tak dekat situ hikmahnya membezakan antara Rabb dengan ilah, uluhiyah dengan rububiyah. Sebab tu dalam Quran ada sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika ditanya siapa yang mencipta mereka, mereka akan mengatakan Allah. Kafir Quraisy, musuh-musuh Allah, percaya bahawa Allah itu pencipta. Tapi dalam bab sembah-sembah sujud ni, memang depa fail. Jadi kita nak gabungkan untuk menjadikan tauhid yang satu antara uluhiyah dengan rububiyah, satu lagi tauhid asma dan sifat. Kita mesti percaya bahawa Allah ada sifat-sifat, Allah ada nama-nama. Yang kita belajar zaman sekolah 99 nama Allah kan? Tak, sebenarnya lebih daripada 99. Ya, 99 tu memang sebahagian daripada nama Allah. Tapi apa sahaja yang dikaitkan dengan kesempurnaan, maka itu juga dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini Pak Long tengah buat apa tu? Tengah bancuh TO untuk Pak Long lah. Kita pun dah dapat apa beza dan hikmahnya diasingkan antara Rabb dengan uluhiyah. Jadi jangan salah faham bila kita belajar tu ada pembahagian tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma sifat, ada 3 tauhid, Allah ada 3. Tak, ini semua adalah kaedah sahaja, metodologi untuk memahami Allah supaya kita mentauhidkan dengan tauhid yang sebenarnya hanya Allah sahaja Tuhan yang layak disembah, dan Allah Tuhan yang sama yang mencipta segala-galanya, dan Allah Tuhan yang sama yang ada nama-nama dan juga sifat-sifat yang kita hafal. Perhimpunan pagi hari Isnin, nas'aluka ya man huwallah. Anugerah aku menang nanti. Baik, jadi begitu. Nah, sekarang ni ada persoalan-persoalan yang lain daripada netizen. Baik, bila sebut pasal memiliki. Okey, sebab apa kita nak kata tentang memiliki? Sebab ayat selepas ini ialah Maliki Yaumiddin, iaitu yang menguasai, yang memiliki, pemilik kepada hari kemudian, hari agama, hari yang agama menjadi kayu ukur, penentu segala nasib manusia. Sebab dulu masa dekat dunia, agama yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk kita beramal dengan agama, dan berdasarkan pengamalan agama itulah nanti kita akan diukur. Jadi itu yang kita kena faham. Jadi Maliki Yaumiddin merujuk kepada Allah yang memiliki hari agama. Cuma bila sebut tentang pemilik ni, ialah Allah memiliki segala-galanya lah, pemilik mutlak. Kita pun pemilik yang secara kecil-kecil ni, kita ada memiliki rumah kita, ada aset kita, mungkin kita memiliki orang yang tersayang. Jadi soalan daripada netizen, Cik Man, bolehkah kita buat sesuka hati dengan harta kita? Baik. Maklum Pak Long, ni 5 jari. Ni 5 jari, 10. Kalau orang tiba-tiba pegang, kau apa hal sentuh tangan aku? Nak pula ajnabi ataupun orang yang bukan mahram. Okay, kita tarik tangan kita.
Kita tak ada bagi, dia tak boleh kata, kenapa kau marah aku pegang tangan kau? Ni hak milik bersama. Tak boleh. Ni hak milik kita. Jadi soalannya, boleh tak kita buat sesuka hati? Ni kita punya. Tapi kita kena faham, hakikat sebenar, ni Allah punya. Jadi, putus cinta, kakak, jangan toreh. Ni bukan pokok getah. Tu kau keluar pukul 6 pagi kat sana bawa pisau toreh, lepas tu dengan kau punya apa ni seluar, kasut, boot apa semua yang sesuai. Jadi kita katakan di sebalik kita nak katakan ini kita punya, sedangkan kita keseluruhannya adalah Allah punya. Maka Allah anugerahkan kita benda ni sebagai amanah supaya kita jaga elok-elok. Jadi Cik Man tak setuju kita boleh buat sesuka hati. Bila buat sesuka hati, hati ni setan masuk, hati ni malaikat masuk. Kalau kita buat sesuka hati, bila malaikat yang masuk berdasarkan iman, tak ada masalah. Contoh, ni tangan suka hati saya. Saya nak guna tangan untuk masak untuk suami saya nak guna tangan untuk menulis ilmu, saya nak guna tangan untuk sidai kain. Tu sesuka hati tak apa. Maknanya dalam lingkungan dibimbing oleh wahyu. Tapi kalau sesuka hati yang umum, tangan ni boleh tumbuk orang, tangan ni boleh toreh, tangan ni boleh tunjuk middle finger, jari tengah, minta maaf. Nenek tak faham. Ingatkan boleh freestyle guna jari tengah. Ajarlah nenek korang waktu ambil gambar. Freestyle ni dah macam-macam. Bila dia tengok jari semua korang dah ambil, tinggal jari tengah dia tak ambil. Tu yang dia tunjuk jari tu. Jadi nenek pun tak sengaja untuk buat macam tu. Maka kita tak boleh buat sesuka hati berdasarkan apa yang kita miliki dalam konteks perkara-perkara yang ditegah oleh syarak. Yang boleh buat sesuka hati ini ialah berkaitan perkara-perkara yang dianjurkan. Bahkan benda yang baik pun tak boleh buat 24 jam tu tak. Dalam surau kan nak semayang jemaah, tiba-tiba kau menjerit baca Quran, tak boleh. Baca Quran tu memang baik tapi tak sesuai sehingga mengganggu orang lain yang sembahyang. Maka sebab itulah kita perlukan disiplin dengan agama yang Allah turunkan kepada kita, umat manusia, sebagai satu sistem undang-undang yang membahagiakan. Jadi setakat ini yang Cik Man boleh kongsi, tapi belum habis lagi sebenarnya tafsir surah yang sedang kita bincangkan. Kita sambung esok. Waktu yang sama, cuma hari yang berbeza. Jumpa lagi dalam rancangan Jawapan Cik Man. Assalamualaikum.